Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab yang ketiga, yaitu merupakan kesinambungan daripada video sebelum ini. Oke, bab 3 geografi tingkatan 2 yaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Tetapi untuk video kali ini, Cego hanya akan fokus kepada subtopik yang paling akhir dalam bab 3 yaitu subtopik 3.3 peredaran bumi. Oke. Oke, selepas menonton video ini, pastikan murid-murid mendapat 3 input yang penting yang sudah Cegu gariskan. Yaitu yang pertama, murid-murid dapat menyatakan maksud peredaran bumi. Yang kedua, dapat menyatakan 2 kesan daripada peredaran bumi. Dan yang ketiga, dapat menerangkan kejadian 4 musim dan juga fenomena gerhana. Oke, dan pastikan seperti biasa selepas menonton video ini, pastikan semua murid-murid menjawab soalan pengukuhan yang sudah Cikgu sediakan di akhir video nanti. Oke, tanpa membuang masa, mari kita terus masuk dalam subtopik 3.3 ini yaitu peredaran bumi. Oke, peredaran bumi. Apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi? Oke, sebelum ini kita sudah belajar tentang pergerakan bumi. Oke, pergerakan bumi ada 2 jenis yaitu putaran dan juga peredaran bumi. Kita sudah belajar maksud putaran bumi yaitu bumi berputar di atas aksin yang condong dan mengambil masa selama 24 jam dalam melengkapkan satu putaran. Oke, jadi apakah pula yang dimaksudkan dalam peredaran bumi ini? Oke, peredaran bumi bermaksud bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Oke, cikgu kena highlightkan ini. Oke, bumi beredar mengelilingi matahari. Oke, mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Oke, jadi masa yang diambil untuk membuat satu peredaran yang lengkap yaitu selama 365 1/4 hari ataupun bersamaan dengan 1 tahun. Oke, ini adalah maksud peredaran bumi. Oke, ini perlu pelajar ingat. Oke, biasanya dalam soalan dia akan tanya definisi peredaran bumi. Oke, jadi itu adalah maksud peredaran bumi. Kita lihat pula gambar. Oke, ini adalah gambar peredaran bumi di mana ini matahari, ini bumi sambil dia berputar di atas aks yang condong, dia akan berputar mengelilingi dia akan beredar mengelilingi matahari mengikut orbit bumi. Jadi maksudnya dia akan beredar dalam satu laluan yang statik. Oke. So, kita akan lihat apakah kesan daripada peredaran bumi ini. Oke, peredaran bumi ini dia memberi 2 kesan. Oke, 2 kesan peredaran bumi. Yang pertama ialah kejadian 4 musim di kawasan beriklim sederhana. Dan yang kedua, fenomena gerhana. Oke, Cikgu akan terangkan lebih lanjut berkaitan 2 kesan daripada peredaran bumi ini. Oke, first kita lihat maksud kejadian 4 musim di kawasan beriklim sederhana. Oke, kita lihat. 4 musim tersebut ialah musim bunga, musim panas, musim luruh, dan juga musim sejuk. Oke, ini adalah kesan daripada peredaran bumi. Oke, jadi pelajar lihat. Ini merupakan contoh ini adalah gambar raja berkaitan dengan peredaran bumi berkaitan dengan kejadian 4 musim. Oke, jadi apabila pelajar nampak gambar raja seperti ini dia menerangkan tentang kejadian 4 musim. Oke, kita lihat. Apa yang perlu pelajar ingat ialah apabila melihat gambar raja ini, pelajar perlu ingat tentang tarik berlakunya musim-musim tersebut. Oke, first kita lihat pada 22 Desember berlaku solstice musim sejuk.
Oke, 22 Desember, solstice musim sejuk, bumi, kalau dalam gambar raja ini bumi berada di sebelah kanan matahari. Ingat, sebelah kanan matahari musim sejuk, 22 Desember. Jadi apabila bumi berada di atas matahari, berlakunya equinox musim bunga. Ingat, itu pada 21 Mac. Oke, dan apabila pada bumi berada di sebelah kiri matahari, berlakunya solstice musim panas. Musim panas yaitu 21 Jun. Oke, jadi apabila bumi berada di sebelah kiri matahari, dia akan berlaku solstice musim panas, sebelah kanan dia akan berlaku solstice musim sejuk. Jadi apabila bumi berada di bawah matahari, dia adalah equinox musim luruh, yaitu pada 22 September. Jadi pelajar kena ingat tarik-tarik berlakunya kejadian 4 musim inilah, ini merupakan gambar raja, dan untuk pelajar muda ingat, pelajar perlu tahu sebelah kiri dan sebelah kanan dia merupakan dua musim yang berlawanan, begitu juga sebelah atas dan juga sebelah bawah. Oke. Itu cara untuk ingat lebih mudah. Oke, di sebelah kanan matahari ialah musim sejuk, sebelah kiri musim panas. Sebelah atas musim bunga, manakala sebelah bawah musim luruh. Oke, selain daripada musim-musim kedudukan bumi ini, pelajar perlu ingat tarik setiap musim ini berlaku. Oke, kita lihat pula tentang penerangan equinox musim bunga, equinox musim luruh, solstice musim panas, dan juga solstice musim sejuk. Oke, ini cikgu kena highlightkan di sini. Oke, equinox musim bunga pada 21 Mac. Oke. Pada masa ini matahari dia berada di atas garisan khatulistiwa. Oke, matahari tegak di atas garisan khatulistiwa. Oke, ini matahari tegak di atas garisan khatulistiwa. Oke, ini adalah equinox musim bunga berlaku pada 21 Mac. Oke, jadi apabila matahari berada tegak di atas garisan khatulistiwa, maka hemisfera utara mengalami musim bunga. Oke, hemisfera utara mengalami musim bunga, manakala hemisfera selatan dia akan mengalami musim luruh. Oke, ya maksud dari sini apabila matahari ini berada tegak di garisan khatulistiwa, dia akan berlaku dua musim lah. Satu musim bunga dan juga satu musim luruh. Oke, yang kedua kita lihat solstice musim panas yang berlaku pada 21 Jun. Oke, sebelum itu kita lihat. Oke, cikgu lupa terangkan semasa equinox musim bunga ini berlaku. Oke, hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempo siang dan malam sama panjang. Jadi berlaku equinox musim bunga, berlaku equinox musim luruh. Itu akan menandakan bahwa hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami waktu siang dan malam yang sama panjang. Oke, sekarang kita lihat pula solstice musim panas. Oke, jadi apabila berlaku solstice musim panas, matahari dia berada di mana? Oke, matahari berada tegak di atas garisan sartan. Tadi musim bunga di garisan khatulistiwa, sekarang musim panas di garisan sartan. Oke, apa yang berlaku pada masa ini? Hemisfera utara mengalami musim panas, manakala hemisfera selatan mengalami musim sejuk. Oke, kawasan di hemisfera utara. Oke, ini kita lihat di sini. Kawasan di hemisfera utara ini dia akan mengalami waktu siang yang lebih panjang. Jadi maksudnya apabila berlaku hemisfera utara
siang panjang, manakala hemisfera selatan dia berlaku malam yang lebih panjang. Oke, manakala kutub utara mengalami 24 jam siang. Oke, ini pelajar kena ingat. Jadi di solstice musim panas ini kutub utara 24 jam siang, kutub selatan mengalami 24 jam malam. Yaitu berlaku pada Mei hingga Oktober. Oke, sekarang kita lihat pula solstice musim sejuk. Oke, solstice musim sejuk di mana matahari berada di garisan jadi. Matahari tegak di atas garisan jadi. Oke. Di mana pada masa ini hemisfera utara akan mengalami musim sejuk. Oke, hemisfera utara musim sejuk. Manakala hemisfera selatan pula mengalami musim panas. Nah, oke. Ingat, solstice musim panas, matahari berada di garisan selatan. Manakala solstice musim sejuk, hemisfera utara matahari berada di garisan jadi. Oke, pada masa ini waktu siang di hemisfera selatan lebih panjang. Nah, dia terbalik dengan solstice musim panas lah. Oke, hemisfera selatan siang lebih panjang. Oke. Manakala hemisfera utara akan mengalami malam yang waktu malam hemisfera utara dia lebih panjang. Oke, kutub selatan sama juga. Kutub selatan juga kutub utara dia akan mengalami 24 jam malam. Oke. Tadi solstice musim panas, kutub utara dan selatan mengalami 24 jam siang, tetapi apabila berlaku solstice musim sejuk, kutub utara dan selatan mengalami 24 jam siang. Oke, manakala kutub selatan mengalami 24 jam siang, kutub utara 24 jam malam. Oke, pada equinox musim luruh. Oke, sekarang kita lihat equinox musim luruh. Oke, equinox musim luruh ini berlaku di mana? Di garisan Khatulistiwa. Oke, ini sama juga dengan equinox musim bunga berlaku di atas garisan Khatulistiwa. Oke, hemisfera utara mengalami musim luruh. Oke, hemisfera utara mengalami musim luruh, manakala hemisfera selatan mengalami musim bunga. Oke, ini terbalik dengan solstice musim bunga, equinox musim bunga tadi lah. Oke, sama juga hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempo siang dan malam yang sama panjang. Oke. Oke, ini adalah penerangan berkaitan dengan 4 musim. Oke, sekarang kita lihat pula bagaimana kejadian gerhana berlaku. Oke, sebelumnya kita selalu dengar berkaitan dengan gerhana bulan, gerhana matahari. Oke, sekarang kita belajar macam mana gerhana itu terjadi. Oke, sekarang kita lihat gerhana bulan. Oke, kita lihat sini, ini adalah matahari, ini bumi, ini ada bulan. Kalau kita lihat di sini, bulan ini terlindung daripada bumi. Oke, penerangannya ialah fenomena ini berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus. Pada ketika ini bumi melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Jadi apabila bumi melindungi bulan daripada terkena cahaya matahari, menyebabkan bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi dan berlakunya gerhana bulan. Jadi maksudnya semua bulan jadi gelap. Bulan ini tidak menerima cahaya matahari. Itu sebab dia berlaku gerhana bulan. Senang kan? Oke, sekarang kita lihat pula bagaimana kejadian gerhana matahari. Alright, gerhana matahari ini berlaku apabila kedudukan bulan menghalang cahaya matahari ke bumi, menyebabkan bayang-bayang bulan melindungi bumi. Pada masa ini, kedudukan matahari, bumi, dan bulan dalam garisan lurus.
Oke, walau bagaimanapun gerhana matahari ini tidak seperti gerhana bulan. Kalau gerhana bulan, seluruh bulan ditutupi oleh matahari, ditutupi oleh bayang-bayang bumi. Gerhana matahari tidak melitupi seluruh permukaan bumi karena size bulan lebih kecil daripada bumi. Oleh itu, gerhana penuh berlaku di zona umbra yang kecil, manakala gerhana para terjadi di zona penumbra yang besar. Oke, ini kita boleh lihatlah di mana ini zona penumbra akan berlaku gerhana separa, manakala zona umbra akan berlaku gerhana penuh. Oke, penumbra ini kawasan yang kurang yang tidak terlalu ditutupi oleh ditutupi oleh bulan, manakala kawasan umbra ialah kawasan yang dilitupi ataupun dilindungi oleh bulan. Oke. Jadi itu penerangan berkaitan dengan gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Oke, itu saja penerangan berkaitan dengan kesan daripada peredaran bumi. Ada dua kesan, yaitu kejadian 4 musim dan juga kejadian gerhana. Oke, itu saja yang perlu pelajar ingat tentang subtopik ini, subtopik terakhir untuk bab 3. Jadi seperti biasa, pelajar kena jawab soalan yang cikgu sudah sediakan di bagian akhir, yaitu soalan pengukuhan ini. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya, yaitu video berkaitan dengan bab 4. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.